Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlun uhdatan min lisani yahfazu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada malam ini, menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat sekalian alam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita itu menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tahun ni kita dah masuk tahun baru, pun kita dah nak habis dah tahun baru ni, no. Hari ni pun dah 26 hari bulan, Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita masuk tahun baru 2022. Dan mudah-mudahan tahun 2021 tu menjadi satu iktibar kepada kita. Kalau kita ada salah dan silap pada tahun lepas, maka perbaikilah, muhasabah diri, buat correction. Dan mudah-mudahan pembaikan kita itu lebih baik daripada tahun ini, yang mana mudah-mudahan tahun baru ni kita mulakan azam baru dan kita memaksimumkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. No? Yang baik itu jadikan tauladan, yang buruk itu jadikan sempadan. Baru hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni kita bahas berkenaan dengan dosa-dosa besar. Alhamdulillah, tahun baru ni kita masuk dosa besar yang ke-30, yang ke-30. Jadi tahun 2021 maka penghabis kita baca kitab pada dosa besar yang ke-29, yakni lelaki yang mengahwini perempuan yang ditalak 3 dengan niat menceraikannya agar menjadi halal kembali untuk dia berkahwin, ataupun kita sebut sebagai Cina buta lah. Ini pun kita dah bincang panjang lebar pada bulan 11, bulan 12 saya tak main sebab saya ada urusan. Jadi bulan 1 2022 kita masuk dosa besar yang ke-30. Dosa besar yang ke-30 ini pun menjadi perbahasan hangat dalam masyarakat kita berkenaan dengan bangkai, darah dan khinzir, ataupun orang Melayu kita panggil babi lah, kan? Kalau bahasa lembut sikit, khinzir, lebih kurang lah babi khinzir ni dia beradik lah, sama ya. Dia tetap benda yang sama, kan? Itu makna dosa besar yang ke-30, memakan bangkai, darah dan khinzir. Jadi bila sebut tentang bangkai, kita tengok apa yang dimasukkan dengan bangkai sebelum kita baca Quran yang panjang nanti. Yang mana kalau kita rujuk dalam pandangan ulama menyebut bangkai ni apa? Iaitu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut pengertian para ulama, bangkai adalah haiwan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Maksudnya bukan mengikut apa yang ditetapkan dalam syariat kita lah. Maknanya mungkin sembelih itu tidak mencukupi syarat, sebab nak sembelih ni pun dia ada syarat. Bukan boleh menghantam ya, pisau kena tajam. Bukan boleh guna pisau tumpul, tonyoh-tonyoh, mati juga, mati geli. Tak mati geli, tonyoh-tonyoh, dia mati bukan sebab sembelih, mati sebab lain. Sebab tu antara syaratnya apa? Nak menyembelih ni kena pisau itu tajam. Dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Itu satu juga. Kita jumpa haiwan-haiwan yang mati di tepi jalan, sama ada langgar dan sebagainya, maka itu dikira bangkai. Kecuali lah kita langgar lembu, contoh. Kita langgar lembu dan kita tengok lembu tu pun 50-50.
kebetulan masa tu kita buat pisau dan kita sembelih. Sembelih dengan cukup syarat dan sebagainya, maka ia tidaklah dikira sebagai bangkai. Tetapi kalau kita langgar dah mati, lepas tu kita lapar, kita makan, itu tak boleh. Sebab dia dah mati dah sebelum disembelihkan. Itu. Ada juga dengan sebab perbuatan manusia jika dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan, ataupun tadi sebut sama ada dengan manusia itu menyembelih sendiri menyebabkan benda itu jadi bangkai. Sebab tu nak menyembelih ni dia kena orang yang ada sijil. Macam ayam kita makan. Kalau orang kapiak sembelih boleh makan? Orang kapiak sembelih. Kapiak tak faham kapiak? Kapiak ni orang Penang, kapi. Orang Cina ke India sembelih kita boleh makan? Tak boleh makan. Sebab benda tu tak boleh. Sebab dia sembelih. Makna ada perbuatan daripada manusia juga, walaupun dia menggunakan syarat yang macam syariat suruh, tetapi ia juga boleh membawa kepada bangkai juga. Kerana orang yang menyembelih tersebut tidak memenuhi syarat. Sebab tu bagus di Malaysia ni, dia ada khusus penyembelihan. Baguslah. Saya masa duduk pejabat agama dulu, tiap-tiap tahun kita buat program penyembelihan ni. Bagus. Walaupun tak ramai lah orang tak berminat. Sembelih-sembelih ni, kalau pergi disco minat lah. Pergi tengok K-pop tu syok lah. Bukan K-pop kan, tu syok lah. Ada lah 2-3 orang main kan, bagus lah kita buat sembelih. Kadang-kadang kalau ada bajet lebih sikit daripada kat negeri, kita buat lah kambing kan. Tapi yang mudah-mudah kita sembelih ayam lah mudahnya. Kambing ni payah sikit, nak kena pegang ramai kan. Pi tu ramai nak tolong kan ada pun. Tengoknya ramai kan. Nak tolong tak pun. Itu. Jadi penyembelihan ni makna kena ikut syarat juga kan. Sebab tu JAKIM ni tuan-tuan, dia keluar sijil halal JAKIM ni dia bukan mudah. Oh, saya ni ustaz sembelih ayam ni lama lah. Saya daripada nenek saya. Dia bukan kira tu. Yang tu tahulah hang punya salah-wisalah tu, fahamlah. Tapi nak tengok hang punya kelayakan, macam nak mengajar ni. Ada tauliah oh saya ni profesor. Ya, ada profesor, tauliah tak ada, tauliah juga. Kan? Kena faham tu. Samalah di Selangor pun tak ada tauliah, tauliah juga. Maknanya dia ada syarat lah. Syaratnya mesti kita penuhi. Sebab kita mengikut uli amri pemerintah. Kan? Tidak, Allah perintah pada kita kan, atimullah wa atimur rasul wa uli amrihu minkum kan. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, ta'ala kepada uli amri. Kalau mereka ni menyuruh pada kejahatan, maka kembali pada Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Macam medah Islam ni. Islam ni nak katanya, tapi kita ni kadang-kadang tengok payah nak cepat sokmo kita ni kan. Cepat-cepat tu di masalah tu kita. Itu tuan-tuan. Para ulama juga menambah pengertian bangkai adalah potongan tubuh haiwan yang terlepas dari badannya seperti kaki, paha, telinga dan lainnya, sementara haiwan itu masih belum dalam keadaan hidup. Ini tak. Kalau melihat juga bangkai ni juga kata para ulama boleh terjadi apabila potongan tu daripada segi tubuh badan, tapi dia tak potong pada tempat betul. Contoh potong kaki dulu, tengah hidup potong kaki boleh. Ayam tu duk gedeng, pak potong kaki. Sebab kita suka tu apa? Kepok tu suka. Potong kepok dulu lah. Bukan potong dia punya tengkok tu, potong kepok dulu. Boleh tak? Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Syaratnya mesti ikut syarat tersebut. Dia bukan boleh orang kata apa? Buat kapla jingga orang Penang kata. Mengikut sedap kita yang nak buat, tak boleh. Maka kita kena tengok syarat tersebut. Itu. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sebut ada hadis riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi, 3. Nabi kata apa? Semua yang terpotong daripada haiwan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai. Tak ada dalam buku tuan, ni tambahan. Saya ambil dalam Fatwa Wilayah Persekutuan. Ni saya bawa ni, panjang ni. Baik bawa ni. Sagi isu babi tuan tak tanya banyak kan? Jadi saya baca banyak ni. Jangan tuan-tuan tak tanya pula pasal babi lagi. Babi dalam apa Cadbury ke apa lagi boleh tanya lah. Kalau tuan-tuan tanya saya nak marah lah, sebab saya baca banyak lah ni. Ditanya lah. Okey. Jadi tuan-tuan, makna Nabi sebut jelas lah. Haiwan yang hidup kita potong dia, dalam keadaan kita ni tak sembelih lagi, maka jadi bangkai. Melainkan kita dah sembelih dah, potong. Betul tu macam kat Tesco. Potong 14. Betul-betul lah, sebab dia dah mati dah. Bukan masa hidup kita pak. Tu tak boleh. Dia ada cara dia tu. Sebab tu kadang kita pun tak tahu juga benda tu no. Itu.
Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahawa bangkai adalah haiwan yang mati tanpa disembelih, seperti lembu yang mati dilanggar kereta. Contoh satu. Yang kedua, haiwan disembelih dengan sembelihan tidak syar'i seperti haiwan yang disembelih orang kafir. Dua. Yang ketiga, haiwan yang tidak menjadi halal dengan sembelihan seperti babi. Kan? Mana kalau kata babi, kalau kita sembelih ikut syar'i pun, kalau sembelih babi tak boleh juga. Ustaz, boleh makan babi ni halalan thayyiban. Oh. Saya apa? Oh, saya sembelih ikut syar'i, bismillah, saya ikut syarat. Tapi babi ni haram. Babi tak boleh makan. Maka haram. Walaupun sembelih ikut syar'i, ikut syariat, tak boleh juga. Sebab babi itu haram. Kau nak makan babi juga? Nak makan babi juga? Ada orang nak makan babi juga. Tu dia kata kalau babi ni ustaz, dia boleh makan. Dia kata ustaz, babi yang macam mana? Kalau kita buat babi tu bentuk berhulu apa, kita boleh makan. Ni pun bodoh juga. Nah, dia buat babi bentuk berhulu ke, agak-agak bentuk berhulu ke, kan boleh makan. Babi yang Allah sebut ni makna yang babi betul tu. Tapi kalau babi yang tiruan macam mana? Boleh makan? Kita buat rumpai tu, rumpai laut tu, kita buat bentuk babi. Sebiji macam babi tu, babi hutan ke, babi bandar, kita buat sebiji. Boleh makan? Siapa tak boleh makan tu? Babi tu kita buat, bukan dia hidupnya. Ada orang Allah. Tak ada kerja. Kan? Tak ada kerja, cari kerja. Tu masalah tu. Saat kita bincang tu. Dalam fatwa pun dah ada ni. Comellah saya bawa ni saat kita bincang. Itu bangkai lah. Tuan-tuan faham lah. Cumanya tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Am ayat 145. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, qul la ajidu fi ma uhiya ilal muharrama ala ta'imin yasma'uhu ila ayyukuna maitatan aw dama masfuhan aw lahmal khinzir. Lahman khinzir. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati dengan apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakan, melainkan jika benda itu bangkai. Makna makanan ni banyak boleh makan, tapi bangkai ni tak boleh makan. Cumanya ulama kata darurat boleh makan. Darurat ni macam mana? Darurat kesihatan ke darurat yang perang tu? Beza dah tu. Darurat kesihatan dengan darurat perang, beza tak? Darurat kesihatan ni apa? Yang Malaysia buat sebelum ni lah. Lalu ni tak ada darurat kesihatan tu. Dah tarik dah. Darurat kesihatan ni apa? Itu darurat dengan penyakit, wabak penyakit. Darurat yang betul-betul ni maksudnya dalam peperangan. Itu. Mana tak ada benda yang halal untuk kita makan. Maka ketika tu, boleh tak kita makan bangkai ni? Boleh. Ada kes tu, kawan saya cerita, dia ni susah. Kita ni senang lah makan ayam. Ayam ni pun mahal no? Seekor sampai RM25. Dan dia kata dia ni dia kutip sampah. Dia kutip makan di tong sampah. Dan dia jumpa seekor ayam yang dah mati lah. Ayam tu dah mati mungkin kena gilih ke, kena langgang kan, itulah. Jadi dia ambil ayam ni, dia nak makan. Lalu kawan saya kata pada dia, ayam ni puan ambil, kenapa? Dia kata saya ni dah beberapa hari tak makan. Jadi saya lapar, saya dah beberapa hari tak makan, anak saya pun tak makan. Jadi saya dapat ni, alhamdulillah lah, saya dapat daripada tong sampah ni, saya dapat seekor ayam yang dah mati dah. Tidak disembelih, mungkin dilanggar dan digilih dan sebagainya. Jadi kawan saya kata pada dia, sebenarnya ayam ni tak boleh makan, sebab bangkai tak boleh makan. Tapi dia kata, kalau saya tak makan, mungkin anak saya sakit, mungkin saya sakit. Dia tahap begitu. Kan? Maknanya, kalau dah sampai darurat yang mana melibatkan nyawa, maka ketika tu boleh tak dia makan? Boleh. Kalau tak makan, berarti sama dengan arak. Tuan-tuan sesat lautan ya. Kalau darurat sangat, boleh minum. Tetapi bukan boleh sebotol. Itu. Darah yang mengalir daging khinzir, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah, kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat tanpa menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maknanya apa? Makna darurat ni ada ad-darurah, dia bab fiqh ni tuan-tuan. Dia kata macam mana? Ad-darurah tubihu al-ma'dzurat.
Dia mudah gitulah. Dalam fiqh dia kata apa? Ad-darura tubihu al-ma'dzura. Darurat membolehkan yang haram. Begitu, satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam kaedah fiqh juga, sampainya manusia pada suatu batasan yang jika ia tidak mengambil atau melakukan sesuatu yang haram, maka dia akan membinasakan atau hampir dibinasakan. Comel dah Islam ni. Mana kaitan dalam surah ni Allah sebut, dan ulama kiaskan dalam fiqh menyatakan makna benda tu mendatang kemudaratan pada dia. Kalau dia tak makan, binasa dia. Ataupun dalam keadaan darurat, dia kalau tak makan, kosak dia, maka dia boleh makan. Tetapi syaratnya Allah kata, mestilah dengan syaratnya tidak melampaui batas. Maksudnya apa? Babi ataupun bangkai tadi, kan, ayam tadi, nak makan macam mana? Cukup ke sekok ataupun sekadar setengah saja? Babi tadi, yang kata Allah sebut pasal babi tadi, adakah babi tu kita kena makan sekok? Masa darurat boleh ke makan sekok? Boleh makan sekok. Kenapa kamu makan seekor babi? Darurat. Darurat yang macam mana? Gini-gini. Okey. Kenapa kamu makan sekok? Itu masalahnya. Sebab Allah kata dalam Quran, jangan melampaui batas. Maknanya makannya ada kadar. Kalau kita melebih-lebih tu tak boleh tu. Walaupun darurat dibenar kita makan benda haram, tetapi tak bolehlah sampai kita makan sekok. Siap buat kenduri lagi. Tu lagi tak boleh. Panggil pula kawan-kawan, mainlah kita ini darurat ni boleh makan babi ramai-ramai. Menghalalkan pula benda yang haram. Walaupun dalam Quran Allah kata boleh, tetapi jangan hang mandai-mandai. Sebab dalam masa yang sama kita kena fahamnya, kita sebenarnya kita tak mau pun makan babi ni. Ada orang memang nak makan, dia tunggu peluang darurat. Tu salah juga. Nak makan bila ni darurat, boleh. Dia memang ada, sebab Allah kata tadi, Allah kata apa? Tanpa menginginkannya. Maksudnya dia tak ada keinginan pun nak makan. Tetapi sebab mungkin darurat itu menyebabkan makanan halal tak ada, dan sebagainya, terpaksalah dia makan. Maka ketika tu makanlah. Dia tak ada keinginan. Kalau yang orang keinginan, Ustaz, tak boleh. Sini sungguh-sungguh nak makan ni. Bukan sekadar dimakannya seekor, tulang-tulang pun dia buat sup sekali. Lagi teruk tu. Dia kena gitu. Kena tengok sampai gitu. Itu. Tadi saya terang pasal bangkai. Yang kedua, darah. Darah ni tuan-tuan, ramai duk tanya, Ustaz, bagaimana darah ni yang dikatakan sebagai benda yang tak boleh kita makan? Adakah darah ni kita boleh makan? Jawapannya tak boleh. Darah ni pun tak boleh jual. Kalau tuan-tuan derma darah dalam jual beli, Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kan? Allah kata Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, kan? Allah lupa dah ayat tu. Maknanya apa tuan-tuan? Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang macam mana? Jual beli yang berteraskan syariat boleh. Tapi kalau kita jual beli benda yang contohlah darah, bangkai, tak boleh. Darah ni najis, tak boleh. Dia tak boleh dijual. Boleh tak jual darah? Tak boleh. Sebab tuan-tuan demam darah, tuan-tuan boleh jual. Dia sekadar kita bantu orang. Itu satu. Yang kedua, darah yang mana mengalir. Contohnya kalau kita tengok tuan-tuan, pandangan ulama berkenaan dengan darah ini. Contohnya, isu berkenaan dengan darah pada daging, urat dan tulang haiwan yang disembelih. Ni ramai orang tanya. Sebab darah ni kan haram. Kita makan ayam goreng, tiba-tiba ada darah kat tulang tu. Kau tuan-tuan makan juga? Makan juga? Ayam Ustaz, sedap hentam juga makan. Apa hukum tu? Orang tanya, Ustaz, macam mana darah pada daging atau urat atau tulang haiwan yang disembelih? Mana dah digorengkan, and then ada darah sikit lah di tulang dan sebagainya. Bagaimana begitu? Bolehkah kita makan? Sebab darah itu kan disebut sebagai benda yang tak boleh kita makan. Adakah dibolehkan? Maka kita melihat kepada pandangan ulama Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama, kata ulama Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kata yang pertama suci. Suci yang pertama. Yang kedua, najis tetapi dimaafkan. Dua benda cukup. Manalah mazhab kita di Malaysia ni mazhab Imam Syafi'i. Makna bak itu kata mazhab Imam Syafi'i boleh makan dan najis ataupun najis yang dimaafkan. Mana boleh . Dan kalau kita rujuk dalam fatwa wilayah persekutuan menyatakan
mereka menyatakan benda ini boleh dimakan, tak ada masalah. Justru itu darah pada daging, urat dan tulang ayam yang sudah dimasak adalah halal dan suci. Itu fatwa menyebut begitu. Fatwa sebab tuan-tuan duk wilayah Persekutuan, maka saya rujuk fatwa wilayah Persekutuan menyatakan benda tu boleh berlaku lah. Kalau tuan-tuan tak mau makan, tak apa. Ada orang koyak-koyak, noh darah. Saya pun selalu gitu kan, kadang-kadang mereka goreng macam mana, kadang-kadang goreng ni darah duk ada sebab mungkin basuh tak cuci kan macam mana. Saya pun tak tahu sebab saya bukan orang tukang masak kan. Macam mana darah tu boleh ada dalam tulang ni? Tak cukup masak lah. Maknanya ada orang dia kata, Ustaz, kami ni goreng ni api yang cukup kuat dah dalam minyak ni, tapi ada darah juga. Dia macam tu kadang-kadang. Saya pun tak tahu lah sebab saya bukan tukang masak kan. Tapi memanglah bila kita koyak ayam memang kadang ada darah. Darah tu memang kita nampak duk ni ada darah, nampak merah tu kita. Bagi kita ni kita tak makan. Ada setengah kata, Ustaz, kalau bila ada darah ni benda tu tak masak lah. Dia jadi tak masak, half cook kan. Half cook ni macam mana? Separuh masak. Bila separuh masak ni kita pun geli lah makan kan. Kalau saya rasa saya tak apa nak makan lah. Tuan-tuan mungkin yang suka ayam ni tibai semua lah. Walaupun dia orang tak apa nak masak ni, sebab ada orang dia suka makan half cook kan. Tak apa masak tu, no? Itu macam Japanese ataupun Korea dia suka makan itu, no? Benda-benda yang apa? Yang orang kata yang tak masak kan. Tiram dia tibai macam tu lah. Kita tengok tak lalu kan. Duk bergerak nyok bagi tak makan lah. Nyok beruak muntah kita. Ya, tapi mereka boleh sokma mudah gini masuk dalam mulut lah. Siap bubur apa? Lemon. Tengok Mr. Bean kan. Gini dia ha. Tuan-tuan, kalau kita tak tahu kan gini, rasa buang sebelah dah. Dia boleh buang dalam handbag orang lagi. Dahsyat dia tu cerita nak kata. Maknanya kalau terjadi begitu, maka dimaafkan daripada segi begitulah. Maksudnya suci boleh makan lah. Jangan tuan-tuan kata haram pula. Sebab tu kena rujuk fatwa-fatwa semasa. Berkenaan pandangan ulama. Tadi saya terang pasal bangkai. Yang kedua pasal darah. Yang ketiga apa? Babi. Babi ni dia complicated sikit. Sebab ramai orang kata, Ustaz, babi ni macam mana? Ni kita baca sikit bawah ni. Sesiapa yang sengaja memakan semua makanan yang disebut tadi tanpa sebarang darurat, maka dia tergolong dalam kalangan para pendosa. Aku tidak pernah bayangkan apabila ada Muslim yang sengaja memakan babi. Sengaja makan. Tak tahu orang sengaja makan ni macam mana. Dia tahu babi makan juga. Pelik. Kadang-kadang kita pun lucu ke. Kawan kita termakan babi, kita tanya dia, sedap mau makan babi? Tanya pula, bodoh orang sini. Ada orang terminum arak, tanya pula, sedap arak? Kemarin saya kuliah di Kajang. Dia kata, Ustaz, biasa saya ni Ustaz zaman-zaman dulu datang, apa tak makan, semua makan. Kawan kata dia, arak minum lah? Minum dulu. Mai taubat dah lah, duk main dengar kuliah sembahyang subuh. Okey lah, dah tua dah, pencen dah. Dia pun mungkin dulu jahat. Lah dia baik dah. Mai duk kita makan lah ni kat Selangor boleh makan lah. Tuan-tuan boleh makan sini? Boleh lah. Makan habis kuliah boleh makan lah. Boleh lah kan? Mereka bagi makan saya duk sembang. Kawan sebelah tanya, kawan tu nak gurau apa dia tahu. Dia tanya kawan ni, hak minum arak, dia kata sedap minum arak. Rasa apa? Saya kata ni bangang ke apa tau. Tak usah dia tanya lah rasa apa. Benda tu haram, jangan tak. Khamar ni haram, jangan tanya lah. Duk tanya, dia duk ingat balik. Kawan tu duk ingat, dia dah lupa dah. Ingat pula, sedap juga. Apa ulok tu dah. Ni ada kawan yang kong kali kong ni kan. Masalah juga tu nak cari kawan elok tu. Kemungkinan orang yang berbuat demikian itu ialah golongan zidik jahiliah ataupun tayaminah yang mana keluar daripada Islam. Memang ada setengah pandangan menyatakan, setengah lah, bukan semua lah. Saya merujuk pada fatwa yang semasa ni. Memang orang yang mengakui benda tu haram, dia kata halal, dia boleh terkeluar pada Islam. Tuan-tuan hati-hati ya. Ini fatwa yang ada, fatwa Kontubiri sekarang saya baca, dan tuan-tuan boleh rujuklah dalam fatwa Wilayah Persekutuan. Saya baca dan saya lihat dan saya tengok pandangan-pandangan. Sebab bekas kita punya Menteri Agama tu, dia buat bagus tuan-tuan. Dan ramai orang suka dengan dia punya penulisan. Ni Irsyad Al-Fatwa Siri ni kan, cukup bagus. Sebab dia punya penerangan dia cukup lengkap daripada pandangan-pandangan ulama yang cukup banyak. 4 muka surat saja bab babi ni. Saya baca tadi. Dan comel lah. Dan ramai orang akui, tak boleh orang buat macam dia ni. Hebat dia tuan-tuan. Nak kata ilmu dia tu nak kata gitulah. Cuma nak kata tuan-tuan, ada pandangan ulama menyatakan kalau kita mengakui
dan kita tahu benda tu haram, kita kata bolehlah kau makan babi ni, apa masalah? Kita hidup dalam keadaan kita ni hidup kebebasan. Dia ada kebebasan. Orang panggil apa? Religion apa? Orang putih kata apa? Kebebasan ni? Orang putih kata apa? Kebebasan? Freedom kan? Kita freedom kan? Saya kata apa papadom lah kan, freedom. Nak katanya hidup dalam kebebasan, ustaz, apa masalah makan babi? What is the problem? Ni orang putih. Berok apa tepi pokok pisang, what is problem? Apa masalah saya makan babi, saya menara? What is the problem? My money. Duit saya, bukan duit ustaz. Tuan-tuan pernah kenal itu? Tak pernah kenal? Cik Bek tak pernah kenal. Aku kenal dah. What is problem? Saya nak makan rasuah. Saya punya pasal tak itu. Memandang dosa sebagai biasa. Ni akhir zaman. Tengok dosa, tengok benda haram, tengok benda halal, sama lah. Tu dia kata hari apa? Hari agama sedunia tu. Siapa yang mangkuk ayun pergi buat apa ucapan tu, mangkuk ayun tu. Nak menyamakan Islam, mana boleh? Islam ni tinggi dan dia tak sama dengan agama ni. Kenapa kita nak buat hari beragama sedunia kan? Betul tak? Setuju saya? Kata tak setuju? Cemarah kan? Yang kita pula Islam, apalah lah Instagram, selamat hari agama sedunia. Apa benda? Mengaji ke dah? Islam ni tinggi dan dia tak boleh disamakan dengan apa pun. Kena faham tu. Jangan kita mandai-mandai nak menyamakan kita dengan agama-agama lain. Sama lah isu cuci kuil. Betul dah Ustaz Ziro cakap tu. Betul dah siapa doktor naik apa lah. Betul dah dia kata. Yalah kita hidup membantu, tapi tak boleh sampai tahap kita pergi cuci kuil dia. Tak boleh main cuci masjid, berlambak masjid surau tu. Cuci. Betul tak? Setuju saya. Bila kita buat kotoran suci masjid surau, haram tak main pun. Contohlah. Ni tak ada bukan kat Malaysia, tempat lain. Nak katanya tuan-tuan. Kan? Itulah. Contohlah. Saya bukan apa bangkang ni dok. Cuma saya habaq benda betul. Kan? Kan? Bukan saya bertokong siapa-siapa dok. Itu tak nak. Jadi, nak katanya tuan-tuan, khinzir ni, dia banyak perkara. Sebab ada orang kata, khinzir ni ustaz, saya baca perhabis orang, sudah sebati dalam jiwa mukmin bahawa makanan daging babi lebih besar dosa daripada minum arak. Macam mana pula tu? Bahawa memakan daging babi lebih besar dosa daripada minum arak. Betul? Betul, minum arak dengan makan babi ni lebih besar daripada minum arak. Kau sama? Betul lah, sebab minum arak pun dosa besar. Makan babi pun dosa besar. Maknanya nak kata tuan-tuan, bila kita makan, benda jadi darah daging kita. Macam Nabi sebut ni, la yadkhul jannata lahmun nabata min suhti nara awwalabi. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh membesar dari sumber haram, maka nerakalah yang paling utama ataupun aula. Nara awwalabi. Nara awwalabi ni apa maksudnya? Paling aula ni. Kalau kita bahasa Melayu, aula ni apa? Apa aula ni? Bukan aula lihat lah. Aula ni apa? Paling bagus untuk dia lah. Mana paling afdal? Afdal. Saya afdal saya duduk belakang lah, tak afdal di imam ni. Mana yang afdal ni memang paling layak, selayaknya untuk dia. Makna orang yang makan, kata Nabi, yang daging sumber haram ataupun dari sumber haram ni tumbuh dalam badannya, maka aula ni maksudnya paling aula bagi dia adalah neraka dulu. Sebab tu kenapa doa kita tak diterima? Antaranya kita banyak makan benda haram. Ni Nabi sebut dah, banyak benda makan, minum benda haram, pakai benda haram, bagi benda haram, terima benda haram. 5, no? 1, makan, minum. 2, pakaian. 3, bagi atau terima. Boleh dapat tu? Bagi rasuah. Dia tak makan, dia bagi. Kan ada orang faham bagi rasuah ni tak kena. Sebab yang makan tu yang salah kan. Saya bagi dia bagi bersama, hak tolong terima bersama. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? 2 kali 5 apa? Tuan-tuan macam ngantuk ni. 2 kali 5? 10. Tu tanya orang tu. Kan? Itu. Nak katanya tuan, benda ni tuan, dia melibatkan darah daging kita.
Dan periuk kita lah untuk kita beribadah ni. Kalau kita semayang makan benda haram banyak, macam mana semayang kita Allah terima tu? Baju kita dipersembah haram boleh kita tukar tu. Tapi kalau daging kita sembah haram, nak tukar celah mana? Betul tak? Kita buat dialisis, hemodialisis kan, yang orang buah pinggang kan, keluar darah kan. Ada tak darah keluar belah ni halal, keluar belah ni haram? Ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Dia keluar sama-sama sebab merah sama. Yang haram ke yang halal semua sama. Sebab tu bahaya. Bila dari jadi darah daging, dia dibahaya kepada kita. Sebab takut-takut mengancam kita punya ibadah, terutamanya solat lima waktu kita. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan salah ke orang. Sebab apa yang kita buat ni semua atas kita sendiri. Macam babi ni, Allah haramkan lama dah. Sekarang ni orang buat babi macam ni, contohlah fatwa yang keluar ni. Hukum memakan daging babi tiruan. Ni fatwa bila persekutuan. Saya tuan-tuan boleh Google pasal babi ni. Saya suka pasal babi ni, bukan saya suka babi Saya suka pasal babi sebab ramai orang tanya. Orang bertanya, apakah hukum babi tiruan? Bukan babi betul tu. Yang kita bizu tu babi betul. Babi ni banyak lah. Babi hutan. Tu hak taring tu. Hak tu kalau langgar orang mati kerah je lah. Satu lagi babi bandar. Saya panggil babi bandar. Babi bandar ni warna apa? Tuan-tuan tengok. Warna pink sikit tu lah. Kalau babi hutan dia warna hitam berbulu-bulu sikit tu. Hidung pun panjang sikit. Babi bandar ni dia hidung ni pendek sikit. Dia cotot sikit. Babi hutan ni dia manjang. Kenapa Ustaz? Bukan dia kaum babi juga? Tu saya tak tahu lah. Tapi nak kata begitu. Ada orang tanya pada pejabat mufti, dia kata, bagaimana kita tahu babi yang zat itu haram kita makan? Tetapi babi yang tiruan ni macam mana? Contoh. Disebutlah ni babi yang diperbuat daripada sesuatu, contohlah daripada makanan-makanan ke, itu. Daripada apa lagi? Daripada tumbuh-tumbuhan ke, tapi bentuk babi. Itu yang kita babi tiruan tu. Bukan babi yang kita tengok hidup ni dah. Babi tiruan tapi bentuknya. Contohlah daging lembu. Daging lembu kita buat bentuk babi. Kan kita cat lah. Ni kan boleh buat. Kek boleh buat muka orang tu kan. Kek boleh buat muka orang. Hebat tak hebat zaman law teknologi. Dia buat babi ni sebenarnya daging tu halal, tapi buat bentuk babi. Adakah boleh makan? Sama soalan yang tadi ada budak tu tanya. Ada babi yang boleh makan, iaitu babi yang dibuat daripada berhulu kan boleh makan, dia kata Ustaz. Babi yang dibuat dari agar-agar kan boleh makan. Boleh makan? Jadi saya tanya tuan-tuan babi yang dibuat daripada berhulu boleh makan? Pernah tengok berhulu? Berhulu kalau buat hantaran kahwin ni, berhulu selalu orang buat bentuk apa? Bentuk ikan. Kalau buat bentuk babi ke macam mana? Agak-agak. Ni tuan-tuan ada orang nak meminang anak tuan-tuan ni, tiba-tiba dia buat bentuk babi. Agak tuan-tuan rasa macam mana? Reject tu buang tu Sebab tuan-tuan, babi ni walaupun dia ni bukanlah bentuk yang betul, walaupun tiruan, copy paste tiruan ni, cetak-cetakan dan sebagainya, tapi dia tetap benda tu haram juga. Sebab apa? Kalau kita tengok contohlah babi yang fizikalnya kita boleh makan, tapi bila kita tengok babi ni, contoh kita tengok walaupun boleh makan, bentuk berhulu ke, bentuk agak-agak ke, kita try. Lama-lama kita ada keinginan tak? Ada keinginan tak? Kalau kita tak, bolehlah makan. Tapi kita tengok benda tu. Contohlah isu arak Heineken yang 0.0 alkohol tu, ingat? Kalau kata JAKIM kata boleh minum, ramai ada minum. Ramai. Tapi bila JAKIM keluar tak boleh minum. Pasal apa? Sebab syarikat yang keluar tu memang berteraskan arak dah. Dan apa yang dia keluar memang tak boleh makan. Walaupun arak tu 0.0. Sebab arak ni dia bukan kira arak, dia bukan kira alkohol. Dia kira apa? Kira apa? Arak. Betul? Allah sebut dalam Quran apa? Alkohol ke atau arak? Allah sebut dalam Quran apa? Alkohol ke arak? Arak. Allah tak sebut alkohol. Hang buat pil matang apa pun. Heineken, waklok chicken chop, belum tentu sebab dia berteraskan benda yang haram dia jual. Walaupun dasarnya jual benda halal, tak boleh juga. Sebab apa? Teras dia tu. Dia dah orang tersebati dengan benda haram. Sama juga dengan babi. Babi ni kita tak boleh promosi.
Tak boleh promosi. Bahkan kalau kita pergi majlis, contoh kat area Cina ni, contoh. Orang kita ada kawan Cina kan. Contohlah orang tanya, ustaz, baru ni pun isu banyak orang tanya nak ucap apa Happy Chinese New Year dan sebagainya. Ini pun dah jawab dah, ulama jawab dalam fatwa pun dah jawab banyak. Saya pun malah jawab banyak. Dia kata kalau kita pergi rumah dia sambut Chinese New Year malam tu lah, contoh apa, makan besar kan. Boleh tak? Boleh tak kita sambut? Boleh ke tak? Atas dasar apa hang pergi sambut ni? Dasar apa? Persahabatan. Tengok juga. Sebab selalunya makan besar ni selalu dia ada apa? Satu. Ada apa? Arak tu. Ni saya bukan risis tuan-tuan saya risis dah. Dia ada apa? Tu syarat tu. Ada apa? Arak. Yang kedua, saya naik Grab baru ni, dia kata saya orang tak makan babi punya. Babi arak saya tak minum, dia kata. Tikan nombor ekor tu main sikit-sikit lah, dia kata. Cina ni kata, aku tak tanya apa pun. Dia nak sembang tak apa, kita okey lah. Kita kan satu Malaysia kan, keluarga Malaysia kan. Okey. Dia cerita, dia kata, saya orang tak minum arak punya, babi pun saya tak makan, tapi toto tu apa, judi-judi tu main sikit-sikit lah, dapat sikit, bayar hutang, bayar rumah, bayar api air. Tak apalah, ikut suka hang lah. Hang kapiak, hang nak buat apa, buat lah. Cuma kita ni bila terlibat, pergi-pergi tu ada arak, ada babi, ada benda penyembahan dan sebagainya, itu yang tak boleh. Sebab mereka meraihkan itu untuk apa? Ini masalahnya. Macam Christmas, ada meraihkan, mengiktiraf. Itu bahaya. Kita takut kita mengiktiraf. Sampai ulama lah nak pakai baju dia pun tak boleh. Betul tak? Baju-baju. Kalau orang Cina ni pakai apa? Congsam ke apa? Kita pakai atas dasar apa pakai? Saja-saja ya. Hari tu je pakai. Hari lain tak pakai pun. Mana takut kita mengiktiraf. Betul tak? Itu bahaya tu. Bila kita iktiraf ni yang jadi bahaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau merujuk dalam fatwa semasa menyatakan di sinilah, menyatakan berkenaan bagaimana hukum babi yang mana tiruan ni. Saya baca last ni lah. Hukum asal daging tiruan yang diperbuat daripada bahan-bahan halal, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya yang dibenarkan adalah halal. Dasarnya begitulah. Kita tahu lah, benda pada dasarnya adalah harus hukumnya. Kalau tak ada dalil dan nas, itu satu. Akan tetapi kami berpendapat daging babi tiruan fig pork ni adalah haram dimakan sebagai langkah yang ini menutup jalan yang boleh membawa kepada galakan mendekati produk berasaskan babi, iaitu dengan cara merasa daging babi tiruan halal. Dia nak cegah tu. Maksudnya apa? Kalau kita bagi dia try tiruan ni, dia sedap pula. Dia mula nak try haram ni. Sebab tu ulama kap sat awal tu potong dulu, jangan tanya banyak dah. Ustaz, halal tu, potong dulu. Faham tak tuan-tuan? Jangan kita kata, tak apa lah ustaz, halal lah, boleh halal makan, dia buat daripada daging halal. Tak boleh, potong dulu. Sebab apa? Takut keinginan lepas tu nak pergi makan pula. Sebab tu lama kata gitu lah. Ini fatwa yang disebut begitu lah. Satu, perkara ini juga seterusnya boleh membawa kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam dan dikuatiri mereka akan terjebak dengan memakan babi yang sebenar. Nampak? Bila kita tengok contoh arak ni tuan-tuan, kenapa di CVE, KK dia tak asing? Kenapa tak campur sekali? Kenapa tak campur sekali? Ni saya tak sokong arak saya kita tahu ustaz sokong dah. Tuan-tuan pergi CVE kan? Pernah pergi CVE? Tak pernah pergi CVE? Tuan-tuan pergi celah mana ni? Pergi KK pergi KK? Tak pergi? Kita Tesco. Tak apalah cerita pergi lah. Kan dia tak ada peti air kan? Dia tak tanpa pula non halal, betul tak? Dia tak dengan Pepsi, dengan Coca-Cola, dia tak kan. Kenapa? Sebab nak teguh benda tu. Betul dah tu. Tapi arak saya tak sokong. Tapi cara dia betul dah, pendekatan. Supaya apa? Bila kita buka, kalau campur, kita buka. Kita nak beli Pepsi, tengok, ini ke Carlsberg, dia kata. Ini ke Heineken, ini ke Bintang. Kan ada keinginan ketika tu. Satu. Yang kedua, ulama takut tersilap beli. Kan kalut-kalut, nak beli Pepsi, terambil sekali Carlsberg, beli. Sebab tu dia tidak dicampur. Sampai tahap dulu ulama larang. Sama juga dengan babi ni. Walaupun dia tiruan, dasarnya dia boleh makan, tetapi mudaratnya lebih besar lepas tu. Sebab tu dia jadi tak boleh. Walaupun bahulu ke apa ke, tak boleh. Buatlah binatang lain. Ikan kalui ke, ikan toman ke, bewak komodo ke contohlah. Bewak komodo pun tak boleh makan. Bewak tak boleh makan, dop ke, dop. Bewak padang pasir boleh makan. Bewak ni ada banyak. Kat Malaysia ni bewak apa?
Yang besar-besar meja pernah tengok bewak besar-besar meja Tak pernah tengok? Oh, pelik tuan-tuan. Bewak tu bewak air, tak boleh makan. Kalau dog tu bewak padang pasir ni dekat luar negara, dah lah kat Malaysia tak ada bewak padang pasir ni. Kan? Jadi bewak tu boleh makan. Itu. Maknanya adalah perkara-perkara yang mana Islam larang tu ada sebab. Walaupun pada dasarnya benda tu halal, tetapi bila dikerit benda tu jadi macam benda haram, maka potong dulu, kerak dulu. Supaya apa? Benda tu tak merebak besar. Ada soalan? Pasal tu lah, ya. Okey. Maksudnya beer. Beer. Kita minum root beer boleh. Jadi root beer tu boleh ke? Sebab dia ikut nama. Tapi walaupun benda tu halal lah. Setahu saya. Okey. Root beer ni ayam apa tu? Ayam tu yang macam dia sasi tu kan? Apa A&W background tu lah. Root beer ni saya pun pernah tengok. Dia gini tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang nak memesongkan akidah kita ni, dia buat macam-macam. Dia menjenamakan produk-produk supaya kita ni tengok benda tu dan kita rasa duk tanam dalam fikiran kita. Macam sekarang kita tanam dalam fikiran kita, kalau yang berkarbonat ni apa? Pepsi, apa lagi? Coca-Cola, apa lagi? 100 plus, 7 up kan? Itulah. Tapi bila kita tengok contoh macam tuan kata tadi, red beer kan? Walaupun dia halal, tetapi benda tu beer ni. Yang mana beer ni kita tahu dia satu produk yang mana satu ketika benda tu haram kan? Haram. Tapi dijenamakan untuk buat air yang berkarbonat. Tapi dia dapat sedia halal kan? Root beer ni dapat sedia halal. Halal kan? Jadi makanya boleh minum lah. Saya tak nak komen apa tu. Sebab dapat sedia halal. Saya komen tadi, aku kena block pula. Kan? Sebab dia dapat sedia halal kan? Cuma nasihat satu je lah. Kalau kita tengok ayam pelik-pelik ni, beer menatang walaupun halal ke apa ke, tak payah belilah. Sebab dia berbalik pada kita. Setuju saya tuan-tuan? Balik pada kita. Sama lah apa? Barbican. Apa? Barbican dulu. Barbican ni mahal kot ayam dia berapa ringgit dulu. Arab punya tu. Dulu kan ada alkohol. Jadi isu. Bergaduh. Last kali benda tu tak boleh. Akhirnya, bila tak boleh tuan-tuan, law ni dipebat, tak ada dah alkohol. Bolehlah minum. Sebab barbican ni bukan dia arak. Dia produk. Tapi salahnya dia pergi buat alkohol dalam tu. Walaupun 0.01, 0.02. Tak boleh juga. Walaupun dia 1 ke 2, dia tetap ada alkohol. Maka tak boleh. Walaupun produk. Sebab tu, arak ni, walaupun dia bukan arak, tapi dia dia minuman yang mana dia ada kandungan arak. Walaupun dia bukan penjenamaan arak, tapi dia tetap haram. Macam dia tadi, dah kata ada halal, maka boleh minum lah. Itulah pandangan saya. Sebab ada halal. Melainkan dia tak ada halal. Ada lagi tuan-tuan soalan? Tapai ni Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Saya tak ingat berapa hari bulan telah memfatwakan bahawasanya tapai ni boleh makan dan dia tidak termasuk dalam kategori arak, tidak termasuk. Sebab tapai ni kita prosesnya secara semula jadi satu, dan tujuan arak ni kena faham, kita buat benda tu memang kita nak buat arak. Contoh peram kan, memang nak buat arak, maka haram terus. Walaupun bukan daripada perahan anggur. Contoh apple ataupun pisang contohlah. Apa-apa je buah-buahan yang mana kita niat dah awal nak buat arak, maka haram terus. Tetapi macam tapai ni kita buat tujuan kita nak makan, bukan pasal arak pun. Kita buat sebab dulu kita nak makan lah, maka tak ada masalah. Ada lagi? Okey. Betul. Sebab tu saya kata, kalau gini, guru saya pesan gini, dia dalam masyarakat awam ni, kita jangan bagi pandangan yang terlalu dalam sangat. Kita di Malaysia ni ada autoriti, JAKIM diberikan kuasa penuh untuk memberi penghalal, sijil halal kan. Kalau mereka bagi sijil halal, dah ada halal, diwartakan halal, maka halal lah. Saya tak komen banyak pasal tu. Kalau dia kata halal di situ, ada cok halal, maka okey lah. Benda tu okey lah, boleh minum. Tuan Sadul cakap banyak apa? Okey lah, boleh minum. Cuma balik pada kita. Root beer Ustaz, mungkin saya bayar nak minum arak. Tak payah beli. Tak payah beli. Beli hal lain. Betul tak? Sebab tu kuasa pengguna ni ada pada kita. Beli benda lain. Beli minuman lain. Tak ada masalah. Setuju tak? Ingat marah tu, orang marah lah. Tuan saya marah ni. Tak. Balik pada kita lah. Tak payah beli. Boykot tu lagi beri. Lepas dia tak jual dah dia pun.
Boykot ni bagusnya, tapi jangan melampau sangat lah. Dulu dia kata kita boykot McD. Serat jalannya. Hangat teh bewok lah. Apa buat ni? Oh, dia makanan Israel. Oh, lepas tu McD kata, oh, turun 50%. Pak, sabu beli. Ini semua kurta punya orang. KFC ni, oh, apa benda? Kan? Tak mau makan sudah lah. Kan? Yang kerja lah tu banyak Melayu kita. Kesian lah. Betul tak tuan-tuan? Banyak Melayu kita. Kan? Itu. Ya? Tuan punya Melayu juga. Di Malaysia ni pun dia ada syarat dia. Kan? Dia ada syarat dapat si halal je. Ingat senang tuan. Tuan-tuan pergi sembang dengan toke-toke ni. Ayam tu pun semua kena ada tu. Yang hak sembelih semua dia pun kena ada. Ui, bukan senang dia kata ustaz. Tiba-tiba dia pun kata kami ni penyumbang Israel apa benda. Dia pun tak tahu apa. Hak jaga tu sendiri pun Melayu kita. Kadang-kadang hak mereka duk berniaga KFC ni tuan-tuan. Cukup waktu bagi staf semayang. Walaupun saya pernah kerja KFC. Walaupun tempat semayang ni kecil tuan-tuan. Besar ni. Tapi bagus sedia kan. Walaupun kerja tuan-tuan tak tentu masa. Bila nak buat burger ni kena tukang. Tak boleh. Saya nak rehat. Tak ada orang jaga. Tak boleh. Kena orang jaga kita semayang. Semayang pun kejap lah. Semayang macam tu lah. Takkan nak wirid sampai setengah jam. Kan, mana kita dasar keperluan kita semayang lah. Tak ada masalah. Cuma jangan tinggal semayang. Sibuk macam mana pun. Itu. Macam mana lagi? Ada lagi? Tu daging babi dalam kebri. Tak tanya saya pun daging kebri. Kau tuan-tuan makan banyak lah. Saya kebri jangan tanya. Saya makan 5 tan lah. Kalau benda tu disahkan mechanical ni ada babi, maka tak boleh makan lah. Kalau tak disahkan tak ada babi ataupun tak ada orang yang autoriti kata benda tu memang ada kandungan babi, maka boleh makan lah. Tak ada, boleh makan lah. Kalau ada, tengah makan lah. Stop lah. Atau buat laporan. Pozornya kan. Walaupun dia ada siri halal jakim, tapi kita boleh buat laporan dan dia boleh tarik balik siri tu. Setuju saya tuan-tuan? Tuan-tuan itu. Ni dok hantam lah Facebook. Buat laporan dok pun. Ni kadang-kadang semua ni tuan-tuan nak jatuh ke orang. Setuju saya? Zaman law ni, hantam jatuh, tepuk tangan. Tepuk amai-amai dalam kupu-kupu, tepuk biar pandai sampai. Tu pandai tu. Ni salah. Benda tu Islam tak ajak pada kita. Ya, kalau benda tu halal, jangan kita pandai-pandai kata haram. Allah marah tu. Benda yang halal, jangan kita haramkan. Yang haram, jangan kita halalkan. Itu. Okey. Ustaz, saya duduk New Zealand. Saya duduk Australia. Ataupun negara-negara yang payah nak cari makanan halal. Jadi macam mana? Ni kaedah tadi. Ad-darurat tubiha ma'zurat. Bila kita dalam darurat, maka kita boleh makan. Dah tak ada. Contohlah, kita duduk di dua negara. Kita nak cari bank yang patuh syariah. Memang tak ada. Betul tak? Yang patuh syariah. Bank Islam contoh. Luar negara mana ada? Di Malaysia je. Contoh kan. Nak cari mana? Pusing tak ada. Jadi macam mana buat? Boleh lah. Tapi ada kadar. Sama juga macam tadi. Makanan halal tak ada. Akhirnya takkan kita nak berpuasa. Kita kena makan. Maka ketika itu bolehlah makan. Tetapi adakah kadarnya? Cara dan kaedahnya adalah. Nak makan. Cuma kadang-kadang orang ni tak mau makan juga. Dia sanggup makan sayur aja. Baguslah. Sampai tahap macam tu. Saya mau tak makan usap daging-daging ni semua dekat shopping mall luar negara ni. Depa bukan sebelah apa pun. Saya makan sayur aja, makan buah aja. Ui, bagus sampai tahap macam tu. Dia takut benda haram masuk badan dia tu. Kalau kita hantam sama tu main dengan lapak ni tuan-tuan, tanya tak tanya dah. Tuan-tuan kat Malaysia ni pun tak usah tanya kat Malaysia ni. Tu apa ayam apa? Ayam gunting. Tengok yang viral tu. Cina buat. Dekat shopping mall lah. Ada ayam gunting Tak tengok Tak pernah tengok? Pelik tuan-tuan. Ayam gunting. Kan orang famous makan ayam gunting. Kan ada dia jual. Saya duduk perhati. Orang Melayu kita beratuk ramai. Saya duduk tengok mana siji halal. Kadang-kadang saya duduk kat Old Town tu. Saya duduk perhati. Ramainya hak pakai tudung, hak tetung macam-macam. Pergi makan lah. Hoi, pergi beli. Saya duduk perhati mana siji halal. Tak ada pun. Boleh pergi beli makan. Makan relax. Tu yang terang macam tu depan mata pun makan juga kita. Tu macam ayak-ayak tu. Tolong tengok. Lama rimau ke apa. Tengok ada sejak halal ke tak. Ni hantam beli. Oh saya tak tahu Ustaz. Mana saya tahu. Tapi kena ada 5 tin dah makan. Tengok ada sejak halal ke tak. Mereka tampal kedai makanan. Punya besar tampal tu. Pak Aqua Halal Jakim. Ni kita tengok tak makan dulu.
Lepas tu abang sedap, haram pun sedap juga apanya. Mempromosi pula. Ingat tak? Mempromosi atau kita viralkan benda tu tapi haram, dapat dosa kita ni. Mengajak orang buat apa? Buat benda jahat, no? Allah suruh kita fastabil khairat, ya? Belum membuat kebaikan kan? Tapi kita belum membuat kejahatan. Dah habis dekat tu? Habis lah? Tak ada lah? Pukul 9 ni. Ada lagi? Habis lah cukup lah tu? Cukup lah tu. Jadi dekat tu je lah insyaAllah. Mudah-mudahan kita tak tergolong lah dalam golongan orang yang sokong ni, bab-bab benda ni. Saya minta lah, tuan-tuan. Arak ke, babi ke, apa-apa lah binatang pun. Kalau tak boleh makan, jangan duk sokong-sokong lah. Jangan duk suruh orang makan pula. Kita tak makan, suruh orang makan. Tu pun satu hal juga. Ingatlah tuan-tuan, benda ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. InsyaAllah pada bulan depan, kita akan masuk dosa besar yang ke-31. Oh, ni comel kau ni. Tidak memastikan kebersihan ketika kencing. Dan ia adalah syiar kaum Nasrani. Okay. Mana kencing tak lawas. Kencing tu sembahyang. Macam mana tu? Jadi kita tengok hukum insya-Allah pada bulan depan. Kalau bulan depan saya tak ada tuan-tuan sebab saya dah kenduri rumah pak mentua saya. Saya minta maaf insya-Allah. Kita akan jumpa bulan 3 nantilah. Nah, saya tak boleh lah nak sebab bulan depan 28 hari bulan dia dah sampai 28 saja. Bulan ni sampai 31 jadi kita boleh corner bulan lain. Dia belum sampai 28 je, dia tak boleh lah habis. Kebetulan raya Cina pun orang dah book saya habis dah. Saya tak boleh nak corner ke bulan lain dah. Takkan abang batal pula, abang marah aku pula. Jadi minta maaf banyak lah. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan 3 ni insyaAllah lah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu datang pada kelemahan dia sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.